Muka surat 10. Tengok. Tengok. Kebas. Hikayatun. Hikayah, cerita nah. Hikayat ni asal bahasa Arab. Hikayah, hikayatun. Kita orang Melayu ambil hikayat. Sebab kita baca ta tu, sebab ta itu dia ada sebahagian bacaan kita baca dengan ha apabila sukun hikayah. Ada sebahagian bacaan bahasa Arab juga ta itu apabila dia tak marbutah, apabila disukun baca dengan ta, hikayat. Orang Melayu kita ni ambil salah satu daripada cara bacaan tu. Kita kata hikayat. Hikayat hang tuah dan hang jebat. Hikayat, cerita lah, cerita. Penglibul darah. Dari Ka'bul Ahbar. Ni ulama yang alim tentang kitab-kitab. Ka'bul Ahbar ni banyak menceritakan tentang perkara-perkara pelik sebab dia alim tentang kitab-kitab lama, kitab Taurat, kitab Injil. Dia murajaah belaka, dia orang alim. Berkata ia bahawasanya Allah Ta'ala hisabkan hambanya, maka apabila berat kejahatannya atas kebajikannya, disuruh dengan dia kepada neraka. Maka apabila dibawa dengan dia kepadanya, firman Allah Ta'ala bagi Jibril, dapatkan olehmu akan hambaku itu, dan tanya olehmu akan dia, adakah ia duduk pada majlis orang alim pada dunia? Maka aku ampun baginya dengan syafaatnya. Ini kata Tuhan. Dia ni dah berat ni, amalan dia jahat, amalan baik pun ada, tapi hak jahat banyak. Bila jahat banyak, masuk neraka dululah cerita dia. Tapi dengan sifat Rahim dan Rahman Allah ni, Allah kata kat Jibril, pergi tanya dia, dia dulu ni kat dunia pernah duduk tak dalam majlis orang alim? Maknanya apabila ada orang alim satu majlis, dia main duduk setumpang sekali duduk tak? Contohnya Habib Omar, masalah kita pernah duduk satu majlis dengan orang alim tak? Tok Guru alim kita, Tok Guru Haji Saleh, Tok Guru tua. Pernah hampa pergi duduk dengan orang alim tak? Malaikat Jibril tanya dia. Maka berkata, ya tiada. Tak ada. Dia ni jenis penyegar ni, dengan ulama jenis tak mau main jumpa langsung. Maka firmannya, tanya olehmu akan dia, adakah ia kasih orang yang alim? Suka orang alim tak? Kotlah dia sibuk, dia ni orang yang kerja, dia ni orang yang sibuk, maka dia tak sempat bersama dengan orang alim. Zaman dulu bukan macam zaman lah. Orang alim nak pergi satu tempat, orang-orang biasa pun nak pergi satu tempat, orang-orang badui ni susah nak pergi jumpa orang alim. Zaman lah ni, kalau kita kata orang alim mai tak pernah duduk bersama alim ni saja sangat. Tapi orang dulu mungkin ada. Maka tanya, suka orang alim tak? Cinta. Tak boleh bersama tapi cinta tak? Maka katanya tiada. Tak suka orang alim. Tak kenal orang alim, tak suka orang alim. Macam mana dia ni? Maka firmannya, tanya olehmu akan dia, adakah ia duduk atas hidangan orang alim? Maka katanya tiada. Hang pernah pergi tak kenduri orang alim? Kalau orang alim buat kenduri jamuan pun hang pergi makan? Tak bersama orang alim tak ada lah. Tapi dia panggil makan, hang pernah pergi jamuan-jamuan dia, hang pernah pergi tak? Bila kita pergi ke jamuan seseorang, maka orang tu gembira dengan kita. Orang panggil kita pergi kenduri, kita pun pergi, seronok, sila-sila. Kita menggembirakan hati mukmin dengan kita pergi makan. Kita pergi makan pun orang seronok. Pergi perhabis lauk dia. Itu manusia kan. Lagu tu. Tapi dia kata dak juga. Tak pernah pergi. Orang alim tak pernah jemput dia. Maknanya orang alim pun tak kenal dia langsung. Maka firman, tanya olehmu akan dia, adakah ia diam pada kampung orang alim? Hang duduk sekampung dengan orang alim kah? Dalam kampung tu ada orang alim dah. Duduk sekampung lah maknanya. Maka katanya tiada. Udak juga. Dia ni memang tak duduk dekat orang alim. Maka firmannya, tanya olehmu akan dia, adakah muafakat namanya akan nama orang alim? Sampai lagu tu. Atau nasabnya nasab orang alim? Maka katanya tiada. Dak juga. Nama siapa? John. Ada nama orang alim John tak? Kalau ada, ada. Kalau tak ada, tak ada. John ni bahasa orang putih. Kalau dia nama Nabi kan? Tak tahu dalam orang putih. Dia sebab kalau bahasa Arab apabila ditukar kepada orang putih ni, dia bunyi leh macam Nabi Daud, dia panggil David. Kan? Sulaiman, Solomon. Kan? Ada hak bunyi jauh-jauh tu ada hak bunyi hampir-hampir. Ibrahim, Abraham Lincoln. Jadi ada nama hak lagu nama orang lain? Tak ada. Allahu Akbar. Nama pun tak ada.
Nasab sampai lagu tu Tuhan tanya. Nasab keturunan, kotlah Tok Enjang, Tok Nek. 7 keturunan nak dulu, 8 keturunan nak dulu orang alim. Dia kata tak ada juga tu, dia ni keturunan Firaun dia ni. Tak ada orang alim langsung. Firman-Nya tanya olehmu akan dia, adakah ia kasih akan laki-laki yang kasih ia akan orang alim? Maka katanya bahkan sampai tak tu tuan. Ada suka tak seorang lelaki kawan hang ada hak suka orang alim tak? Dia tak tanya dia ada. Kawan hang, hak hang sayang dia tu. Ada tak suka kepada orang alim? Dia kata bahkan ada. Dia suka kepada si fulan. Si fulan ni bukan alim pun, orang biasa aja, jual roti canai juga. Toreh getah juga. Tapi dia ni suka kepada orang alim. Dia yang suka kepada orang alim. Kita suka kepada dia. Tuhan tanya lagu tu kat kawan ni. Maka firman-Nya bagi Jibril, ambil olehmu dengan tangannya, dibawa olehmu akan dia masuk ke dalam syurga. Masuk syurga. Bahwasanya telah aku ampun baginya dengan sebab demikian itu. Allah ampun dengan sebab apa? Dia suka kepada orang yang suka kepada orang alim. Rahmat lah. Kita cinta, tapi kena beriman dululah. Kena beriman lah. Maksud dia ni orang yang beriman, cuma dia berat dosa. Adapun orang kafir, tak ada syafaat untuk orang kafir. Orang kafir ni tidak ada syafaat. Sebab sifat Rahman dan Rahim Allah itu, Rahim Allah itu untuk orang mukmin. Dengan sifat Rahimnya Allah ini, si fulan yang buat maksiat pun Allah masukkan dalam syurga dengan sebab kasih sayang Allah. Itu nak habatan Rahimnya Allah. Ini kisah yang dicerita oleh Ka'ab Al-Ahbar. Ini nak habaq kata kelebihan orang alim. Kita kena ada belakang lah kan. Kena suka orang alim, cinta orang alim. Sebab tu anak-anak pilih anak-anak yang soleh, jangan ikut sedap. Kita nak buat sedap-sedap je, nama kira sedap lah. Tak kira langsung dengan nama-nama orang soleh. Ambil lah nama Nabi, tak ada nama Nabi. Ambil nama cukup banyak, nama orang alim ada, nama orang soleh ada. Kalau Indonesia tu, sebutlah nama ulama apa pun, semua ada kat mereka. Mereka buh belakang. Kita nama orang alim-alim, orang ulama-ulama hak pelik-pelik, kita tak apa nak buh sangat, betul tak? Kita nak buh hak biasa-biasa, hak bunyi ni. Orang mereka ni nama kitab pun ada. Nama kitab pun ada. Nah, kawan saya nama Ihya Ulumuddin. Nama dia. Ada seorang tu nama dia Faizun Ulur Rasyad. Bait mana ni? Pak dia ambil dalam bait matan Alfiyah. Matan Alfiyah tu Faizun Ulur Rasyad. Dia ambil matan Alfiyah tu bubuh nama anak dia. Macam kita mengaji Nahula Qoma Zaidun, bubuh nama anak Muhammad Qoma Zaidun. Lebih kurang gitulah. Lagu tu dengan ilmunya depa suka. Ada kawan namanya Qastallani, nama Imam Qastallani. Ada nama kawan sana Ibnu Hajar, buh nama Ibnu Hajar anak dia. Nama ulama. Ada kawan di sana nama Imam Syafi'i, bukan nama Syafi'i tak. Nama dia Imam Syafi'i. Lawak ni Habib Salim panggil bagi hadiah. Imam Syafi'i, Habib Salim gelak tah. Kata ni Imam Syafi'i main ngaji dengan dia. Nama Imam Syafi'i, masya-Allah. Tu nama kita ni bubuh nama hak elok dah. Nama orang-orang alim. Orang Indonesia ni ajib, pelik-pelik ni. Dan sabda Nabi SAW, belajar olehmu. Ini daripada hadis Nabi riwayat daripada Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu. Ini hadis yang masyhur. Ta'allumul ilma fa inna ta'allumahu laka hasanah. Kata Nabi, belajar olehmu akan ilmu, maka bahwasanya belajar ilmu itu satu kebajikan, satu kebaikan. Belajar itu satu kebajikan dah. Mai duduk dalam majlis ilmu ni, faham tak faham, kita buat kebajikan. Seolah-olah kita buat amal. Tak kiralah mayang puasa. Dan menuntut akan dia itu ibadah. Menuntut ilmu ni, mai bawa kitab, mai dengar, mai menadah telinga, itu satu ibadah. Macam buat ibadah. Macam kita duk bangkit sembahyang, macam kita duk puasa. Bahkan menuntut ilmu ni, kata ulama, tengok hadis-hadis dulu kan, satu bab tu khairun daripada 70 tahun ibadah.
Ada daripada Abu Hurairah tu kan, ada kata 70 ton, ada kata bagian-bagian. Hanya satu bab, kita dah berapa bab tadi, ayat Fatihah pun dah berapa ayat. Banyak yang kita belajar kan. Itu ibadah kita ni banyak tahun lah kiranya. Macam beribadah dah. Alhamdulillah Allah kurniakan kita kelapangan, kekuatan untuk menuntut ilmu. Dan muzakarah akan dia itu tasbih. Kita bermuzakarah, bincang. Muzakarah ni bincang, duduk sama-sama kawan, macam mana ni masalah ini, kita pun bincang. Kau ni pun kitab ni, ataupun bincang masalah yang tak faham, ulang balik itu, dapat pahala tasbih. Apa pahala tasbih? Dalam hadis sebut subhanallah tamlaul mizan. Subhanallah, sekali kita sebut subhanallah, memenuhi mizan neraca. Hanya subhanallah. Mizan Allah besar mana? Satu mizan tu menutup masyrik dan maghrib. Maknanya kalau kita sebut subhanallah, ni penuh dari timur ke barat pahala untuk subhanallah. Hanya subhanallah. Kalimatan habibatan ilar rahman, khafifatan 'ala lisan, thaqilatan fil mizan. Kalimatan, dua kalimah, habibatan ilar rahman, yang ar-rahman kasih, cinta. Khafifatan 'ala lisan, ringan sahaja di lidah. Thaqilatan fil mizan, tapi berat di dalam timbangan. Apa? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Hadis Nabi yang terakhir sekali di dalam sahih. Hanya menyebut itu. Tapi ada juga ibadah yang lain yang menyamai, iaitu apa? Mudzakarah ilmu. Mudzakarah ni kita duduk kat mudzakarah bukan macam ni. Mudzakarah ni bincang, tak kira lah duduk macam mana kan. Contohnya macam kita duduk tu kat meja malam-malam tu, kita duduk itu, tapi kita mudzakarut. Tapi kalau baik, kalau kita tanya masalah ilmu, contohnya mudzakarah, macam bertasbih, maka pakat tasbih, seorang dengar, seorang cakap, pahala bertasbih. Maknanya dengan muzakarah. Dan bahas daripadanya jihad, kita berbahas-bahas, bincang. Ni kata begini, kau ni kata gini, pakai umai dalil, kelak kitab, kelak anu. Pahala jihad. Allahu akbar. Jihad ni kita pun tadi minta nak jadi an'amta alaihim, siapa dia? Syuhada, orang yang mati dalam jihad. Jihad ini Tuhan sangat menganjurkan kita, falyuqatil fi sabilillah. Tuhan kata peranglah sabilullah. Tapi hari ini kita tak ada tuntut ilmu. Alladzina yashruna alhayata ad-dunya, orang yang pergi perang ni, perang sabilillah ni, orang yang membeli kehidupan dunia bil akhirah. Dia jual kehidupan dunia, mati. Dia jual kehidupan dunia, dia tinggal kesedapan, orang tidur, dia pergi angkat senjata. Perang bukannya pergi kerja kontrak. Kerja kontrak ada rehat juga. Perang ni musuh dan mai kan, sentiasa bersiap siaga, penat lelahnya luar biasa. Itu perang. Siapa yang mati? Siapa yang mati Tuhan siapkan pahala yang cukup besar. Wa man yuqatil fi sabilillah fayaqtul, dia pergi perang sabilillah kemudian dia mati, au yaghlib, ataupun dia kena tawan, fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Maka kami akan bagi kepada dia pahala yang sangat besar. Pahala lagu mana besar ni? Dalam hadis Nabi, kita tanyalah, kita ngaji tentang, dah lama mengaji ni kan, kita dengar nikmat syurga, bidadari lah, buah lah, wildan lah, sungai, macam-macam. Kalau kita masuk, kita nak keluar dari syurga. Nak main patah balik duduk dunia tak? Tak mau dah. Boleh masuk, tak mau dah. Tapi Nabi kata, orang yang masuk syurga, semua tak mau keluar daripada syurga kecuali syuhada. Mereka nak keluar pergi mana? Mereka kata, kami nak keluar main dunia, kami nak perang lagi, kami nak mati lagi 10 kali lagi kami nak mati. Macam mana kami mati dulu? Sebab apa? Sebab mereka tengok hebatnya ganjaran yang Allah bagi kat mereka. Kita masuk syurga tak mau dah keluar. Mana ada siapa nak keluar masuk syurga? Tak, mereka kata bila masuk tengok, ya Allah hebatnya. Ya Allah, kami nak teringin. Hati dia teringin. Kami nak pergi ke dunia balik. Kami nak turun dunia balik. Kami nak perang balik.
kami nak mati lagi. Masuk syurga, kami nak keluar lagi, kami nak berang lagi, kami nak mati lagi. Sanggup ditikam ni. Cap. Sakit tu. Sanggup terima kesakitan. Sebab apa? Tengok dengan balasan tak padan dengan sakit sikit. Dia kata lagu nikmat ni Allah bagi dengan kena tikam pedang tu lagu padan macam cucuk jarum je, macam nyamuk ketik je dia tak ada masalah. Nisbahnya macam tu. Kita tak mau. Takut sebab kita belum nampak. Allah tak tunjukkan kita lagi. Fasawfa nu'tihi ajran 'azim. Pahala balasan yang azim, yang agung, yang besar. Azim ini satu kalimah yang menunjukkan suatu benda yang sangat hebat. Azim ini satu kalimah yang diletakkan suatu benda yang sangat hebat. Allah itu azim. Nabi itu akhlaknya khuluqun azim. Tak disebut pada orang-orang biasa. Kita ni orang baik macam mana pun, orang sufi hebat macam mana pun, kita tak kata akhlaknya azim. Tapi Nabi kita kata khuluqun azim. Azim ini kena pada sesuatu yang sangat hebat. Jadi pahala orang yang mati syahid ni ajran azim, yang sangat hebat. Macam mana hebat? Tak boleh nak gambarkan lagi. Tak boleh kita nak gambar sebab kita tak diperlihatkan. Kita dengar pahala nu Allah buat istana mahligai bidadari, kita rasa hak tu hebat sangat dah tu. Kita rasa hak tu hebat sangat tu. Sebut sekali, kita melangkah sekali, Allah buat istana tu. Dia nak main sini, main masuk. Kalau dari surau nak masuk main mengaji ni dah berapa langkah, kita kata banyak dah istana aku. Kita rasa hebat sangat dah tu. Ahli syahid ni banyak besar lagi. Tapi kita tak mampu nak pergi perang. Maka apa dia pahala yang sama dengan tu? Bahas di dalam ilmu. Amalan yang hebat setelah daripada kita kata lepas pergi perang syahid tak ada hak lain menuntut ilmu. Maka rugilah orang yang Allah bagi kelapangan tapi dia tak mampu nak main tuntut ilmu. Amalan apa yang dia nak bawa balik akhirat nanti? Kita ni umur pendek, kita ni kena kampui cukup-cukup di dunia ni nak bawa bekal pergi akhirat ni. Tapi amalan apa yang kita nak bawa yang hebat banyak-banyak? Tak ada. Tuntut ilmu mudah, benda mudah dapat banyak. Kerja sikit gaji besar. Kerja goyang-goyang kaki dapat gaji puluh-puluh juta. Ini tuntut ilmu. Yang ini seperti perang sabil dan mengajar akan dia bagi orang yang tiada tahu itu sedekah. Kita mengajak orang menuntut ilmu tu sedekah. Apa kelebihan sedekah? Nanti ada bab dia. Kalau siapa nak tengok muka surat tu 89 bab yang ke-17 fadilat sedekah. Berapa line dia cerita? 1 2 3 line. Dengan hadisnya, dengan ceritanya banyak. Dia tengok di kalangan dia tulis sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Kita bersedekah dengan rahsia ini memadam kemurkaan Allah. Kita sedekah dengan terang-terang itu junnatun minan nar, penghalang daripada api neraka. Da'u mardakum bis sadaqah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Ada banyak lagi yang cerita tentang kelebihan sedekah dan pahala sedekah, Allah ampun dosa dan sebagainya. Jadi kita tak mampu, kita ajak kepada orang. Kita duit banyak tak? Kita tak jadi orang kaya, kita tak jadi macam Sayyidina Osman. Doa minta kekayaan tu milik siapa? Milik Allah. Kalau nak minta, tak salah. Nabi Allah Sulaiman minta kerajaan. Minta kerajaan. Ni bukan minta kaya, minta kerajaan lagi hebat. Kerajaan yang tak diberi kepada orang dahulu dan orang kemudian. Nabi Sulaiman minta, Allah bagi sungguh kat dia. Segala jin, segala binatang, angin, semua duduk bawah dia. Nabi Allah Sulaiman minta, Allah bagi. Sebab apa? Sebab kerajaan tu milik siapa? Bukan milik kerajaan, milik Allah. Saya nak pegang Malaysia ni tu dia minta tu, nanti PM hantar polis main tangkap tu. Jadi PM tepi. Jadi minta lah. Buat apa minta kerajaan?
jadi raja ni penat. Letih. Bila kita ada sesuatu, kita kena tanggungjawab. Tak payah jadi gaya dah, jadi mudir pondok dah. Mudir madrasah dah, pening kepala kan. Kita nak kawan tu, tambahlah jadi raja ke PM ke, rakyat duk minta rakyat. Tu tak kira lagi orang hak nak goncang kursi kita. Oh, tak payahlah. Kita tak payah. Kita tak payah. Kalau nak minta kekayaan, dan kita minta jadi seperti Sayyidina Osman. Ya Allah, berikan kepada aku kekayaan dan hati seperti Sayyidina Osman, supaya aku boleh bersedekah seperti Sayyidina Osman. Minta kaya saja jangan. Minta juga murah hati kita ni seperti mereka, supaya apa? Kekayaan yang Allah bagi kita ini tak menyebabkan kita ni terhijab daripada ni. Kalau orang yang nak kaya lah. Nanti ada dalam ilmu ada bab pula menceritakan kelebihan jadi miskin. Kalau baca kelebihan ni tiba-tiba nak jadi orang miskin je ni. Masing-masing ada kelebihan. Duduklah mana pun, yang penting apa? Redha dengan pemberian Allah. Kalau dia kaya, dia redha. Kalau dia miskin, dia redha. Maka bahagia untuk dia. Kita nak bahagia sebenarnya, kan nak kaya dan miskin. Satu lagi baca sampai dan sabda. Dan daripada Nabi SAW bersabda, adalah bagi Allah pada tiap-tiap hari dan malam 1000 rahmat, 999 bagi ulama dan segala orang yang menuntut ilmu, dan rahmat yang satu bagi segala manusia yang lain daripada mereka. Oh, Allah ni tiap-tiap hari turun 1000. Rahmat Allah diturunkan 1000 di dunia ni. Kata Nabi. 999 nombor Thailand polis tu. Untuk siapa? Untuk ahli ilmu, penuntut ilmu dan orang alim. Rahmat dari Allah. Apabila kita dapat rahmat Allah ni, maknanya kita dapat penjagaan daripada Allah lah. Sebab tu kadang-kadang kita ni Allah lindungi kita. Boleh jadi orang kena penyakit, kita tak kena penyakit, kita tak tahu amalan apa yang kita buat. Kita tak tahu. Setengah orang dia dengan bersedekah, setengah orang begini semuanya. Sebahagiannya dengan apa? Kerana dia menjadi ahli ilmu, maka Allah turunkan rahmat. Rahmat ini salah satu rahmatnya, Allah selamatkan kita dari bala. Rahmat Allah tu. Allah selamatkan dari bala, Allah selamatkan dari penyakit. Musim-musim Covid kita pun tak tahu. Setiap seorang ada takdirnya. Bila Allah nak takdirkan kejahatan, Allah lorongkan ke lorong kejahatan. Bila Allah nak takdirkan kebaikan, Allah lorongkan kepada kebaikan. Bila penuntut ilmu, boleh jadi Allah selamatkan dia. Kalau Allah nak bagi juga sakit, dia menuntut ilmu tapi sakit, maka Allah bagi ubat di dalam hati dia. Apa? Redha. Dia sakit tapi redha, maka dia selamat. Allah bagi pahala lagi banyak kat dia. Ada yang orang Allah tak bagi redha dalam hati dia, tapi Allah selamatkan dia. Musim Covid ni hang tak kena, jangan risau. Rahmat aku 999 talian. Telefon dia. Ini rahmat aku untuk ahli ilmu. Hak baki satu untuk semua manusia hak lain yang tidak ada terlibat dengan ilmu. Tu hadis Nabi. Banyaklah. Dan sabda Nabi, wallahu a'lam.